Last week kita ada banyak event yang sangat best, sangat best Sifu cakap. Hanya Sabtu pun banyak lah. Pagi sampai malam kita pun ada event. So ramai juga yang nak sharing, I tahu because Sifu harap hari ini kita dapat satu sharing dari Mikros Bekik. So Mikros sebenarnya dia sudah sangat lama lah. Sifu mula kena Mikros tahun 2007. Okay, lebih rapat lah 2007. So masa itu Mikros sudah one of the top leaders dekat dunia. So tapi Sifu belum kenal dia lagi. Sifu kenal dia masa Sifu jadi top distributor, top FBO di Malaysia. So Sifu ada peluang bersama Mikros tau. Sama Mikros dengan distance yang sangat dekat. So kita jadi kawan lah. Masa itu jadi kawan. So Sifu tahu cerita dia memang sangat sangat interesting. Sangat interesting punya story. Itu sebab sejak waktu 2007 Sifu sudah mula guna Mikros sebagai salah seorang testimoni dalam PowerPoint GP kita. So that's why ramai FBO dekat Malaysia walaupun you tak pernah jumpa Mikros, tapi kamu sudah tahu story dia. Dia main loceng dekat stesen kereta api. So itu semua Sifu pernah cerita lah dalam GP kita. Dan memang Sabtu ini sangat bertuah kita dapat jemput lah Mikros untuk share story dia yang direct dari mulut dia, bukan Sifu yang share, dia sendiri yang share. So itu yang bagus lah. Sifu harap you orang semua dapat belajar something, okay, from Mikros punya sharing. Dan memang betul lah, memang betul. Kalau you dengar sharing Mikros, okay, you tahu lah, kalau seorang dia betul-betul dia buat forever, more than 20 years. Okay, apa sikap, apa konsep, apa sikap yang kita patut ada, like Mikros lah. Okay. So Sifu harap hari ini Sifu nak you orang share juga apa yang you dapat belajar daripada live interview yang Sabtu baru-baru ini. Okay. So now Sifu nak buka pentas ini kepada FBO yang pertama yang angkat tangan. Najib Basri, yes. Ya, Sifu. Yes. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Saya dekat luar, Sifu, tengah beratur nak tukar duit raya. Okay, Sifu. Tolong saya share apa yang saya belajar masa CBM Summit. Saya nak share dulu kegembiraan saya, Sifu. Hari ini saya sangat gembira, Sifu, sebab hari ini saya buat sharing dengan isteri saya. Kita buat sharing sama-sama, Sifu. Okay, dan satu kesyukuran saya, Sifu, saya dapat tengok dalam bulan kedua daripada 3 angka kita dah naik ke 4 angka. Itu satu kesyukuran yang saya sangat-sangat teruja nak share dekat semua orang, dekat tim saya. Dan saya dah niatkan pun untuk income 4 angka ni saya akan share dengan tim. Saya tak nak makan seorang-seorang. Saya memang niat ini untuk tim, ni effort tim. Daripada CBM Summit memang banyak saya belajar, Sifu. Macam mana susahnya daripada macam cerita Miklos. Dia bukannya orang yang senang. Dia orang macam biasa-biasa macam kita. Tapi daripada kesusahan dia jadikan satu semangat dia sampai dia boleh beli Rolls Royce. Semua nombor cantik-cantik, Sifu. Saya memang suka betul tengok, Sifu. Itu sajalah, Sifu, buat masa ni. So, saya tengah beratur, ramai orang tengok segan. Okay, itu saja. Thank you semua. Okay, thank you. So Sifu harap juga apa yang dicapai oleh Mikros akan jadi inspirasi kepada kita orang Malaysia. Satu hari nanti kita pun boleh dapat rumah yang cantik, dapat kereta yang mewah. Itu yang penting, impian kita. So thank you Najib sharing. Next kita nak jemput Salma Jamil. Mana? Yes, morning. Morning. Ya, okey. Assalamualaikum. Selamat pagi Sifu. Pagi. Hari ini saya semangat sangat. Dah sebulan tak dapat nak sharing, Sifu. Dapat masuk tapi tak boleh apa. Minggu akhir April semua anak tim saya dapat sharing. Khairuddin, Dalilah, Khasiah. Saya dah dapat tapi terkeluar pula.
Aduh, keras betul masa tu Sifu. Hari ni memang bersyukur sangat-sangat saya orang yang terawal. Memang saya azam daripada pagi tadi. Saya nak saya orang yang terawal dapat sharing. Dan alhamdulillah saya dapat pagi ni. Bersyukur sangat-sangat. Saya masih sihat, diberi nafas. Masih dapat menjalani ibadat puasa. Dan tinggal beberapa hari ni kita nak sambung hari raya. Walaupun dalam keadaan PKP. Tapi saya tetap happy. Ya. Halo. I rasa line dia putus Okey. Tak apa, kita sambung dulu dengan Zahira. Yes. Zahira ada. Oh, ada Sifu, ada lagi. Ada lagi ya. Oh. Sifu, pagi ni Sifu, saya bersyukur sangat. Pagi ni anak-anak tim saya share bonus diorang Sifu. Allahu Akbar. Semuanya dah dapat, walaupun Khairuddin bulan pertama dia dah dapat 4 angka Sifu. Allah seronok sangat saya Sifu. Bersyukur sangat-sangat. Sebab saya dapat berada dalam platform yang apa ni? Yang memang ajaib. Dan daripada hari tu yang dalam summit tu banyak sangat info, banyak sangat saya betul-betul bersemangat untuk lebih bersemangat dalam Forever Sifu. Saya rasa tak banyak lagi nak kongsi sebab ramai lagi yang nak sharing ni. Cukup setakat ni Sifu. Doakan saya Sifu. Bulan ni saya doakan saya dapat 50 cc. Saya baru nak masuk gear 1 bulan ni Sifu. Doakan Sifu, doakan saya dapat. Yes, amin. Okey, kita semua di sini 172 orang kita sama-sama doa. Sama, okey. Ini bulan masuk gear 1. 50 cc, okey? So thank you. Yes. So next, Sifu nak jemput Zahira Muhammad Noor, betul? Ya. Betul Sifu. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Dengar. Saya Zahira daripada Kota Tinggi Johor. Leader saya Nurul Najah Hamdan. Okey, hari ni saya nak share saya nak share saya terima kasih sangat, bersyukur sangat pada Allah sebab saya dah masuk Forever daripada tahun 2015 2016. Pernah dapat 4 income dengan Forever tapi saya stop. Saya tak buat. Saya tak tahu kenapa tapi saya tak buat. Jadi awal tahun baru ni saya tergerak hati nak buat Forever sebab mak saya awal tahun baru ni telefon saya rosak. Mak saya bagi duit saya 1,000 untuk beli telefon baru. Jadi saya rasa sampai bila mak saya nak bantu nak beli telefon baru untuk buat Forever, sampai bila mak saya nak bantu. Jadi saya fikir saya kena balas jasa dia selagi dia hidup. Saya kena semampu yang mungkin untuk gembirakan dia. Itu yang pertama pada saya lah. Yang kedua, saya gembira sangat bila saya start balik momentum saya dalam Forever. Leader saya Kak Najah, salah-salah semua sangat bagi sokongan. Macam bagi kata-kata semangat untuk saya. Terus dalam Forever, berusaha sampai jadi, tak putus asa, jangan patah semangat sebab saya banyak sangat BY saya nak selesaikan. Lepas tu, yang paling saya nak sangat tahun ni, doakan saya banyak-banyak tahun ni. Saya dah berapa tahun dah dalam Forever, daripada 2015-2016 lagi. Saya dah supervisor, pernah dapat 4 angka income. Jadi saya nak sangat tahun ni saya dapat jadi manager Forever to Drive. Manager bulan 8, Forever to Drive bulan 9 dan bulan 11. Doakan saya berminat sangat dengan kereta Mitsubishi S-Pen. Sebab anak saya 4 orang. Dengan kereta personal saya sekarang, untuk perjalanan jauh macam kesian ke anak-anak lah, tak sesuai kan. Jadi itu yang paling-paling saya nak sangat. Lepas tu yang saya belajar daripada live interview hari tu, kita kan cari orang untuk jadi kita punya partner kan. Jadi bila orang reject kita, yang penting sekali jangan kecewa. Macam benda tu, bila kecewa sekali, jangan macam ambil masa yang lama. Terus next cari orang lain yang boleh
bantu kita yang boleh jadi fighter kita. Tak semestinya seorang tu tak nak dengan kita, orang lain pun tak ada dengan kita. So kita kena usaha, putus asa, bersemangat, cari fighter. Doakan saya juga dapat fighter yang ramai sebab saya dah banyak kehilangan fighter saya. Sebab saya berhenti buat forever. Doakan saya juga hujung tahun ni income saya lebih daripada 5,000 sebab saya nak keluarkan kereta baru. Untuk anak-anak saya, itulah BY saya lah. Untuk cantikkan juga rumah saya yang sekarang. Itu penting. Okay, thank you. Sifu. Terima kasih. Okay, thank you. So Sifu sangat happy ya. Kita ada FBO yang datang semula balik ke Forever. So Sifu sentiasa tekankan kita buat bisnes ini, kita kena sentiasa istiqomah. Istiqomah bukan kata kita keluar balik. No. Kita kena sentiasa. You tengok apa Miklos sharing yang last kali, never give up. Because you tak akan cari satu bisnes yang lebih baik daripada Forever dekat luar. Never. Okay. Yang penting bukan saja you nak bulanan income tinggi. Yang penting you mesti kena aim jadi CBM. Kerana apa? Kerana CBM saja yang akan ubah kehidupan kita. Sifu nak share satu, kita cakap satu tabiat manusia. Tabiat manusia dia macam ini. You untung 5,000, you habis guna 5,000. You untung 10,000, you pun masih guna habis 10,000. You untung 20,000, you pun habis guna 20,000. Itu adalah tabiat manusia. Tak kira you setiap bulan untung berapa pun, you akan habis belanja. Itu sebab Rexmond, dia cipta satu bonus yang panggil CBM. CBM itu adalah satu bonus tahunan yang dia sekaligus bayar you. 10 bulan ke, 12 bulan ke, 2 tahun ke, itu income sekaligus bayar sama you. Itu sebab walaupun kalau you setiap bulan you pun belanja habis, at least you dapat CBM bonus, itulah wang yang you boleh simpan sebagai simpanan. Itu sebab kita FBO, sebagai FBO kita kena sangat bersyukur. Kenapa? Because Rexmond cipta satu bonus untuk manusia yang memang tak pandai buat financial management, yang supaya mereka pun dapat ada simpanan wang dalam bank. Kalau tidak, Sifu cakap betul ya, you untung berapa pun you habis guna. Okay? So kita thank you Zahira punya sharing. So next kita nak jemput kita punya host untuk live interview. Yes, Yusrida. Hi, good morning everyone. Assalamualaikum semua. Dengar suara Kak Yus Okey, alhamdulillah hari ini kita ada ramai sangat 216 orang insan-insan yang committed. Ini yang kita nak kita kena tahu apa yang kita perlu buat untuk berjaya, dan salah satunya adalah dengan menghadiri mesyuarat, menghadiri meeting. Jadi Kak Yus nak ucapkan terima kasih kepada Sifu Dr. Desmond Kong kerana pengaruh Sifu ni telah membuatkan kita semua ni mendapat keuntungan yang besar, iaitu kita dapat belajar dengan lebih ramai leader-leader yang hebat. Okey, jadi Kak Yus nak bagi tahu pada anda semua hari ni daripada sharing daripada Miklos ni, sebenarnya kita sebenarnya dah tahu kita dah tahu apa yang kita perlu buat. Jadi semalam Kak Yus ada buat sharing Teppanyaki English. Jadi semalam Kak Yus dah share tentang 5D, dan hari ni Kak Yus tahu semua sekali dah tahu pasal 5D, tetapi Kak Yus nak relate kan apa yang kita dengar sharing daripada Miklos. Alhamdulillah yang Kak Yus jadi interview, Kak Yus first time interview orang putih, first time nak translate dalam bahasa Melayu. Alhamdulillah Allah mudahkan. Tapi Kak Yus nak relate kan, okey, apa yang Miklos cerita keseluruhan tu dengan apa yang dimaksudkan dengan 5D. Dan Kak Yus harap apa yang Kak Yus share sekarang ni, korang kena teach down kepada downline masing-masing dengan segera. Boleh tak semua? Kalau boleh tulis boleh. Okey. So, untuk kita berjaya, benda yang paling penting sekali adalah 5D. Yang pertama sekali adalah desire, iaitu keinginan. Jadi anda semua perlu ada keinginan yang sangat-sangat luar biasa. Anda perlu ada keinginan tu. Dan Kak Yus nak beritahu, jika anda sendiri yang ada keinginan, ia tak cukup kuat. Apa yang anda perlukan adalah keinginan sebuah kumpulan. Ini yang Kak Yus nak you all, kenapa you all kena ajar benda ni kepada downline. Sebab jika anda ada orang baru jangan risau. Walaupun anda orang baru, tapi jika anda pandai
pandai teach down tentang 5D ni Kak Isyaka. Seluruh tim anda, orang-orang baru juga yang bersama dengan anda, mereka mempunyai desire, keinginan yang sangat kuat. Dia akan membuatkan seluruh kumpulan menang. Dengan mencapaikan impian orang lain, anda akan tercapai impian anda. Jadi macam mana nak bagi downline ni rasa ada keinginan yang kuat? Macam mana cara dia? Cara dia adalah yang pertama, you perlu bawa downline masuk kelas-kelas macam ni. You tak boleh nak cakap, you tak ada pencapaian lagi. Jadi you kena bawa downline datang ke meeting dan juga event. Cara yang pertama. Cara yang kedua, you perlu dedahkan downline you dengan kehidupan orang-orang yang berjaya. Contohnya kejayaan CBM. Kita ada banyak contoh. Kita ada live Datuk Desmond, kita ada live CBM Ina, kehidupan CBM Hamizah, kehidupan Cikgu Ayu, kehidupan Kak Yu sendiri. Jadi korang kena memperkenalkan orang-orang begini kepada downline korang dan tonjolkan kehidupan orang. Barulah downline tu bila dia tengok, I nak live macam ni. Itu yang kita nak tonjolkan. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, korang kena sentiasa tunjuk dengan downline korang, cek gambar, cek CBM. Kalau boleh suruh downline tu print screen letak dekat telefon dia. Macam tu. Yang ketiga adalah korang kena bagi tahu kat downline adalah untuk mencapai CBM adalah insentif yang paling senang. Kalau korang cerita pasal 5cc saja, okey, dia mungkin start dekat 5cc saja. Tapi bila korang cerita pasal CBM ini senang, the easiest incentive in forever, diorang dah tahu dah nak capai CBM. Dan secara tak langsung, yang lain semua terikut tak. 5cc datang, Elo Ambassador datang, F2D datang. Nampak tak? Itu cara dia. Dan ini yang cara keempat adalah you kena kuatkan spiritual you punya downline. Because never give up adalah senang di mulut, tetapi dia datang daripada hati sendiri. Okay, 5D yang kedua adalah direction. Hala tuju kena betul. Jadi bila kita cakap, kita nak berjaya kat forever, kita kena ada matlamat. Dan bila ada matlamat, kena ada direction. Jadi Kak Yus nak korang sekarang ni, pergi ambil buku Smile. Pergi cari buku Smile. Buka buku Smile. Nak tahu direction korang macam mana adalah apa? Direction korang bermula dengan 5cc. Pergi ambil buku Smile semua. Pergi cari buku Smile. Buku Smile yang ada gambar 5cc. Lepas 5cc apa? 25cc. Lepas 25cc, F2D. Lepas F2D pula, kita ambil Global Rally. Lepas tu CBM. Itu korang punya direction. Dan satu persatu. Jangan pergi. Aku baru masuk tu nak jadi CBM. Tapi korang tak tahu apa benda direction dia. Faham tak? Lepas tu, you kena understand apa requirement dia daripada manager. Apa manager dia dapat. Dah dapat F2D. Tolong, dah dapat F2D. Jangan pula dah dapat F2D terus CC jatuh, drop. Jangan. Sebab bila dapat F2D level 1, target hala tuju seterusnya adalah level 2, 225cc. Bukannya pergi 49cc. Bukannya pergi 50cc. Salah. Nampak tak? Okay, dah level 2 pergi level 3 pula. Macam tu cara Kak Is buat sampai 2 negara Kak Is sampai F2D. Lepas tu, yang ketiga 5D adalah decision. You kena buat keputusan yang tegas. Aku tegas nak berjaya. Aku tegas nak belajar. Aku tegas. Segala-galanya kena tegas. Tak boleh main-main. Nak jadi jutawan. Jutawan ni orang yang sangat tegas dengan keputusan dia. Orang buat macam mana pun dia tegas. Dia buat. Tak apa. Orang tak nak buat, aku buat. Nampak tak? Yang kedua berapa tadi? 4 kot. Yang keempat, adalah disiplin. Tanpa disiplin, you all takkan berjaya. Jangan mimpi nak berjaya kalau tidak ada disiplin. So, kena ada hidup yang sistematik. Kena ada disiplin. Hidup kita orang berjaya, kena ada jadual. Kak Yus banyak sangat urusan seharian. Tapi semua boleh settle. Okay, sebab apa? Because of disiplin. Nak disiplin, korang didik dengan solat korang. Jaga solat 5 waktu. Bunyi azan sembahyang. Bunyi azan sembahyang. Pergi sembahyang. Bila you jaga solat you, percaya cakap Kak Yus, you punya kehidupan akan teratur. Tuhan akan bagi you banyak masa. Kalau you tak jaga solat you, Tuhan akan ambil keberkatan masa. You tak cukup masa. Faham tak? So didikan pertama adalah jaga solat korang. Sistematik. Kemudian tolong follow upline yang ikut sistem. Okay, ikut sistem. Sebab tu korang kena belajar pasal sistem. Sebab kalau korang tak belajar pasal sistem, korang boleh confuse dan boleh salah arah tuju. Direction korang akan salah. So kena faham sistem. So benda pertama kena belajar dalam forever, belajar sistem. Nak belajar dengan sistem siapa? Ni Datuk Desmond ada. Okay, founder kita dah ada. So follow dia betul-betul dan ikut orang yang follow dia. Kemudian, Kak Yus nak beritahu pada anda semua, disiplin, buat closing. Every week buat closing.
Jangan buat closing hujung bulan. Jangan nak settle 5cc hujung bulan. Settle 5cc sebelum 15 hari bulan. Hari ni dah 10 hari bulan. 15 hari bulan kena settle dah 5cc. Nak kalau you dah supervisor ke atas. Okay? Kemudian, Kak Yus bagi tahu orang yang buat closing 4 kali ni dalam sebulan, dia akan menang besar. Sebab orang lain hanya buat closing 1 kali je seminggu. Tapi 1 kali je sebulan. Tapi you buat 4 kali. So siapa akan menang besar? Cuba fikir, siapa akan menang besar? Okay, yang last kali adalah determination. Okay, determination ni macam kehendak yang dia ada macam dia menggabungkan everything. Dari segi disiplin, dari segi direction, semua dia gabungkan tau. Determination. Okay, dia satu nekat yang sangat-sangat kuat. So, nekat you apa? Apa nekat you? Forever is my ultimate choice. Forever adalah keputusan muktamad saya, pilihan muktamad saya. Meaning that pada waktu ini you takkan pandang kiri, takkan pandang kanan, you takkan pandang atas, takkan pandang bawah, because you are looking forward. Because forever adalah pilihan muktamad saya. Dah tak ada dah benda lain. Walaupun korang dah capai CPM ke apa ke, tengok macam Sifu. Dah GLT masih lagi setengah forever. Dan of course determination ni akan datang jika you ada positive mindset. Tak boleh negatif. Kalau negatif cepat-cepat tukar. Itu normal. Kak Yus ada negatif, Kak Yus cari Sifu. Cari Sifu, Kak Yus lemparkan semua negatif dekat dia. Sifu, I need your help. Sifu bagi. Okay, dia berubat Kak Yus. Okay, macam tu. So, cari balik you punya apply. Cari balik leader ekosistem. Okay, kemudian kena fokus 100% kepada perniagaan. Fokus 100% kepada bisnes. Kak Yus bagi tahu, ambil masa 6 bulan lah korang fokus betul-betul. Jangan ambil masa setahun, 2 tahun sebab kita orang baru. Kita tak ada duit. So you kena cepat buat duit. Okay, so that's why kena ada fokus at least 6 bulan. Kemudian kena aim higher, become a fighter. You kena target tinggi, jadi fighter dan you boleh attract macam Nicholas. Orang attracted dengan dia sebab dia tunjuk result. Dia punya income besar, dia punya check besar, dia sangat aktif. Dia bukan on, off. Dia on je. That's why orang tahu forever bagus. Tapi orang akan cari dalam masa yang dalam forever ni siapa yang paling bagus. That's why personal branding kena sangat-sangat kuat. Dan you must always have a plan B. Macam semalam. Semalam Kak Yus memang teruji semalam. Teruji sangat. Pasal apa? Sebab sepatutnya bukan Kak Yus buat kelas. Tapi orang yang buat kelas tu tak dapat berbuat. Kak Yus terus macam, okay tak apa. Dan saya seorang ketua, kita yang kena ambil tanggungjawab tersebut. Bukan kita lemparkan tanggungjawab kepada orang yang lain. Okay? Speaker tak ada. Kak Yus tengah sibuk nak bungkus barang-barang untuk Yayasan Rich Jariah. Memang sangat sibuk. Orang tolong kemas-kemas semua. Kak Yus tak apa. Biar aku buat. So always have the plan B. Dan sebagai seorang leader, you kena sentiasa bersedia untuk buat kelas di mana-mana pada bila-bila masa. Sebab itulah you digelar sebagai leader. Dan ingat, di sebalik ujian pasti akan ada rahmat dan rahmat yang sangat besar. Kalau ada ujian yang besar datang, yang tak apa-apa datang, korang kena percaya yang adalah tu pertolongan Tuhan nak datang. So always husnuzon, bersangka baik dengan Tuhan. Okay? So Kak Yus harap sharing Kak Yus hari ni akan boostkan semangat korang. Akan buatkan korang ni tak boleh tidur malam. Memang itu kerja Kak Yus. Sebab Sifu cakap apa? Baru-baru ni Kak Yus jumpa Sifu. Sifu adalah orang kata ada macam kita punya apa tu? Sifu adalah kayu. Kayu ni dia pasangan baik dia adalah api. Okay? So dia bakar. Betul kan Sifu? Kemudian Kak Yus bukan api. Kak Yus juga adalah kayu. Jadi bila kayu, Sifu kuat bakar, Sifu ada seorang GLT yang kuat bakar, okay? Jadi itu semua orang akan dapat manfaat. Because whatever I do adalah untuk membantu Sifu dan because this is what we call pure love. I really love all of you regardless you from which apply, whatever, I don't care. Dan Kak Yus nak bagi tahu, Kak Yus sekarang ni dah suka nak buat open class, okay? So kalau korang tiba-tiba dapat link ke apa ke, mari masuk, okay? Mari masuk because inilah GLT. GLT adalah leader dunia. Tak boleh kita tak share kelas, kita mesti kena share kelas. Okay, so Kak Yus belajar daripada sikap Sifu, iaitu kita kena share sehabis mungkin. That's why Tuhan pilih kita sebagai GLT, okay? So, kalau nak jadi GLT, ikut sikap GLT. Come on, okay? So, thank you so much. Okay, I love you. Pastikan Mei adalah bulan you meroket. Jadi setahun ni, tahun yang meroket. Jangan tidur, okay? I love you. Mwah. Okay, thank you. Okay, Sifu nak clarify sini. Actually, Sifu adalah api. Itu sebab Sifu perlu kayu. So you Sifu api, itu kata kayu. Yes.
Yuslida adalah kayu. Itu sebab Yuslida dia boleh tolong Sifu bakar lebih banyak lagi. Faham? Sifu adalah api besar, bukan api kecil lah. Api matahari. Itu sebab Sifu kena jaga ramai orang. Bukan 1-2 orang saja. Tapi Sifu perlu kayu. Because kayu baru boleh bakar api lebih kuat lagi. Itu dia. So hari ni you orang sangat betul. Kenapa? Because you orang belajar 5D yang betul. Bukan duduk diam-diam dapat duit ya. Itu 5D tak boleh pakai. Okay, kita belajar 5D yang betul. Desire, direction, decision, discipline dan determination. Kena Kena practice dengan betul. Dan you boleh tengok leader yang buat lama dekat Forever Living memang siap ada 5D ini. Mikros ke, Sifu ke, siapakah yang sudah lama niaga dekat Forever Living, memang you nampak 5D ini pada semua yang old timer. Rolf Kim Mason, Jane Rich, you akan nampak ini semua. Okay? So thank you Yus punya sharing. So next Sifu nak jemput Juraida Chehab. Okay, Assalamualaikum semua. Good morning, Sifu. Morning. Sifu, tadi you dah api, lepas tu kayu dah masuk kan JLT Yuslida. I pun nak jadi sebahagian daripada kayu you lah untuk bakar lagi semua, Sifu. Okay, Alhamdulillah 3 kesyukuran I hari ini masih bersama dengan Sifu Simu dalam BO International 9333 dan bersama insight-insight istimewa dalam BO International Teppanyaki sekarang ni sebab sentiasa memberi semangat, memberi inspirasi kepada saya dan juga semua. Sebab apa? Api tengah membara sekarang ni kan. So Alhamdulillah sebab saya sangat happy tengok I punya rakan kongsi bila share hari ni bonus recap. Semua muka dah senyum Sifu. Semua dah jadi muka Sifu dah. Muka Sifu dengan Simu senyum. Rezeki masuk kan. Rezeki masuk sebab apa? Walaupun dia orang kata ada sisi rendah daripada bulan sebelumnya tapi disebabkan kita punya booster plan tu rezeki bertambah-tambah Sifu. Dia orang happy sangat-sangat. Dan ada sisi yang sama tapi duit income tu lebih. Lagi best yang tu. So maknanya rezeki ni boleh bertambah kalau kita gandakan usaha kita lagi. And then semalam bila JLT Yuslida ada share pasal rezeki tu, 8 pintu rezeki yang akan datang kepada kita macam rezeki yang dijamin. Semua dekat sini dah ada rezeki dah. Tunggu usaha je. And then rezeki usaha, rezeki bersyukur sebab bonus recap dah keluar. So kita berikan lagi sumbangan. Sebab kita bersyukur tu kita akan dapat lebih lagi dan rezeki kita memohon maaf. Dekat-dekat nak raya ni kan Sifu kena mohon maaf. Kadang-kadang kita tak tahu kita ada salah dengan orang, tanpa sedar kita kena mohon maaf. Rezeki orang yang bernikah, jangan yang masih single cepat-cepat bernikah. Okey, rezeki dapat anak, okey, and then rezeki sedekah. Macam semalam alhamdulillah Yayasan Rich Jariah telah berjaya mengedarkan 22 pack sumbangan kepada asnaf di masjid dekat kampung Seri Serdang, Sungai Serdang Klang. So alhamdulillah. And then of course kegembiraan saya Sifu, minggu lepas memang minggu yang sangat padat, minggu yang sangat bermanfaat dengan CBM Summit. Kita share daripada Sifu, daripada PCM Haniza, daripada semua-semua leader. Bila sebenarnya kita dah tahu tentang marketing plan semua tu, tapi bila impact dia tu, bila orang yang telah berjaya yang share, so kita rasa aku pun boleh. Berdasarkan latar belakang, ada yang sama dengan kita, ada yang tak sama. So maknanya segalanya mustahil dalam forever. Cuma 5D yang tadi JLT Yuslida cakap itu atas diri sendiri. And then of course dengan sharing daripada Miklos Berkicks, itu lagi-lagi best. Sebab apa? Yang penting dekat Forever, tak ada bisnes lain yang terbaik di dunia kecuali Forever. Itulah orang yang 30 tahun dah buat Forever cakap. So kepada yang baru masuk balik semula, jangan patah semangat. Kita teruskan usaha walaupun saya baru masuk tahun kedua. InsyaAllah Sifu, I will be with you, will be with BO International 9333. Of course akan akan bersama-sama dengan tim L untuk bergabung dengan Sifu semua menjayakan Malaysia menjadi nombor 1 di dunia. Okay, thank you Sifu. Okay, wah, thank you. Okay, so kita teruskan dengan Amira Idris.
Yes. Hello. Dengar Boleh. tak Sifu? Ya, ya, boleh. Okay, Assalamualaikum. Pagi. Saya, terima kasih Sifu bagi saya sharing. Dengar tak Sifu? Dengar. Okay, saya Amira Idris, downline kepada Izzati Ghazi, susul Galur Rich Academy. Okay, hari ni saya nak share 3 kesyukuran pagi ni, iaitu satu, yang pertama saya bersyukur sebab dapat masih bernafas dan diberi peluang untuk hidup. Okay, yang kedua bersyukur sebab masih dapat lihat wajah family, anak-anak yang menjadi big Y saya untuk teruskan di Forever. Okey, yang ketiga bersyukur sebab masih berada di dalam Forever dan dapat meneruskan perjuangan dengan insan-insan lain. Okey. Sifu, hari ini saya nak share testimoni, 2 testimoni. Yang pertama testimoni ibu saya. Mula-mula saya kenal Forever dengan Kak Izzati Ghazi pada bulan 9 2020. Okey, masa tu saya tak terfikir pun nak buat Forever ke apa. Cuma saya hanya terfikir untuk bantu ibu saya yang ada sakit lutut dan juga darah tinggi. Okey, sekarang alhamdulillah ibu saya dah hilang sakit lutut dan tak perlu lagi makan ubat hospital. Alhamdulillah, tu satu kejayaan bagi saya. Okey. Yang kedua, testimoni diri saya sendiri. Okey, saya dulu saya ada masalah berat badan. Dulu berat saya 64 kilo. Bila saya masuk Forever, saya buat clean 9. Bila buat clean 9, lepas buat clean 9, berat saya turun daripada 64, seterusnya turun kepada 61 kg. 4 kilo saya turun selepas buat clean 9. Okey, sekarang dah 8 bulan saya duduk di Forever. Saya dah hilang 14 kilo. Wow. Selepas buat clean 9 dan seterusnya saya teruskan dengan makan ABG saja setiap hari. Memang hebat Sifu, memang betul-betul hebat. Dulu saya makan macam-macam ubat. Ubat kurus tak kira, memang banyak macam ubat saya makan. Tetapi bila saya jumpa clean 9, bila saya buat clean 9 tu memang betul-betul hebat. Menjadikan 14 kilo, bayangkan 8 bulan 14 kilo. Kalau saya cakap orang tak percaya. Tapi tu kejayaan saya. Okay, so saya nak beritahu siapa yang tak buat clean 9 lagi, kena cuba buat, kena try buat. Memang best. Okay, so doakan Sifu, saya pun nak jadi macam GFT Yuslida, duta clean 9. Okay, doakan saya dapat supervisor, next supervisor bulan ni, insyaAllah, amin. Terima kasih Sifu bagi sharing. Thank you. Okay, wow. Ini testimoni yang luar biasa. 14 kg itu banyak tau. Itu totally change. Nampak orang sudah lain. Okay, so kita tanya kepada Amira dan kita doa bagi dia, supervisor. Okay, so ini bulan juga. Okay, so next, Sifu nak jemput ini Koksun. Koksun niat nak jadi Mikros dekat Malaysia. Okey, Koksun. Ada Koksun? Koksun ada tak? Okey, kalau tak ada, kita teruskan dengan Jackie Tan. Yes, Jackie. Yes, good morning and good morning. Okay, for all the leader, apa khabar? Ya, okay, 3 nak bersyukur. Bersyukur pertama adalah boleh dengan 309 GLD dan jutawan. So kedua, hari ini adalah cuaca yang sangat cantik. Okay, so ketiga adalah so sekarang I tiap-tiap hari pagi I pun boleh exercise dengan ibu. Itu adalah yang sangat bersyukur. Kenapa? Sebab memang kalau tak buat forever living I don't think so boleh boleh capai dengan impian ini. Ya, hari itu memang kita ada banyak kita punya event. So sampai event kita punya itu Sifu jemput dengan Mikros berkisar. I kat dalam I dapat banyaklah. So pertama kita selalu I tak clear. Sebab apa? I tak clear dengan macam mana Mikros berkisar, macam mana pergi taja dengan Attila, betul tak? So di dalam minta I adalah ingat adalah Mikros pergi taja you join. So I minta I ingat macam tu. Tapi lain
dia bagi itu jawapan sangat luar, okey, sangat luar biasa, okey. Memang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Sebab dia bagi itu jawapan, okey, yang kita semua tak sangka. Adalah, okey, Attila pergi cari dia. Kenapa? Sebab dia adalah top check, okey, top check, okey. 10 tahun berturut-turut di the whole Europe, you faham tak? So ini bermakna apa? Bermakna ini, okey, dia dapat apa? Dia dapat satu pengaruh. So I tengok kat sana, okey, dia memang dia ada dapat satu pengaruh. So kadang-kadang, okey, kita I selalu pergi cari. I cari prospek, okey, datanglah. Akan jadi sangat-sangat, okey, penat. Tapi dia lain. Kenapa? Sebab dia ada result yang sangat-sangat bagus. So semua satu Europe orang, satu Hungary orang pun tahu dia. So dapat datang cari dia. Okey, yang itu sangat-sangat luar biasa. Kedua, okey, dia bagi satu jawapan. Attila tanya dia, kalau, okey, I lebih hebat daripada you macam mana? So dia jawab satu jawapan sangat hebat. Apa? Tanpa you, I sudah sangat berjaya. Okey, kalau, okey, kita datang, okey, kita boleh on board, kita sama-sama berjaya. Itu yang, okey, I tengok sangat-sangat bagus. Bermakna apa? Bermakna Sifu selalu bagi tahu dulu, okey, kita mesti ada result. So kita ada show the result for all. Banyak orang dia akan datang, okey, dia akan datang ke Forever Living. Yang ketiga, zaman kita lah, okey, zaman I sudah kat Forever Living 20 tahun. Zaman dulu, okey, I pergi cari apa? I pergi cari prospek adalah cerita dengan marketing plan saja, cerita. Lepas tu, okey, I sudah menang Forever Living plan, tapi orang itu sudah kalah. Tapi itu silaturahim sudah tak ada. So dia pun tak nak join Forever Living. Dia pun tak nak pakai Forever Living punya produk. So you tengok tak? Because dia ada share satu benda, okay? So dia nak orang pakai Forever Living produk. So bermakna, okay, biasa tak pakai Forever Living produk, punya leader tak suka Forever Living produk, dia nak jadi top leader agak susah sikit. Tapi semua GLT, semua jutawan, semua top leader kat dunia, you tengok, mereka adalah sangat-sangat suka Forever Living produk. Dia ambil satu gelas. Hari ini, okay, malam I nak makan itu produk. You tengok banyak tak? Lepas tu satu hari habis satu botol aloe vera gel. You tengok, Jepun top leader, okay, Keiko pun habis satu hari 2 botol aloe vera gel. Sifu Tato Desmond, Simu pun habis satu botol aloe vera gel every day. So that's why we must love the product. Okay, before they come to Forever Living, okay, dia mesti nak suka dengan produk dulu. Kenapa? Sebab kalau dia suka Forever Living produk, dia akan start dengan bisnes ini. Tanlas, okay, dia sangat hebat apa? Dia sangat hebat adalah apa? Kita ada satu, okay, kita panggil orang yang sangat-sangat hebat. Okay, so sekarang I memang nak jual, okay, memang nak habis jual. Siapa? Dia adalah Rexmond. So Attila, dia sudah sampai pangkat yang sangat-sangat tinggi. Dia pun tak pernah jumpa dia punya founder. Dan dia punya founder memang, okay, dia cakap seperti tak appreciate. Tapi kita kat Forever Living, kita ada seorang yang, okay, hero. Who is it? The hero is Forever Living, okay, Rexmond. You faham tak? I kat Forever Living, zaman kita, I sangat betul. Sebab apa? 20 years ago, kita jumpa dengan Rexmond. Kita ada meeting kat Malaysia, hampir beribu-ribu orang. You tahu tak? Rexmond boleh satu-satu orang ambil gambar, ambil sampai habis. Kadang-kadang, okay, kita ambil gambar dengan, okay, leader 10 orang, 20 orang atau 50 orang. Sebab dulu punya kamera tak seperti sekarang. Sekarang semua pakai dengan handphone, betul tak? Tak ada itu, kita panggil apa? Itu fresh. Dulu punya kamera semua ada fresh. Anda boleh cuba kalau ambil gambar dengan 50 fresh, anda punya mata sudah tak nampak, you faham tak? Tapi Rexmond dia sangat hebat. Dia boleh ambil gambar beribu-ribu orang. Sampai dia tanya, ada orang nak ambil gambar lagi tak? Kalau tak ada, I baru balik. So that's why, okay, ini yang tak ada seorang, okay, boss, okay, atau kita punya, okay, hero, okay, boleh buat macam tu. I serious. Banyak tak ada, okay. That's why, okay, kita nak bersyukur sebab kita kat Forever Living, okay.
So okay, sangat excited sebab apa? Tak boleh tahan. Okay. Dan okay, last okay, nak buat apa? Nak buat satu goal adalah bulan ini Mei. Okay, mesti nak settle IBM CBM. Okay, sila doakan IBM PNM 300cc dan grup 600cc. Okay, dan okay, last I nak jemput seorang. I nak jemput IBM PA. Sebab apa? Last month baru jadi supervisor. Okay, so I jemput. Okay, mau tak? So dia sangat segan. Okay, bulan 3 dia income okay, berapa? 2,000 lebih, hampir 3,000. So last month income berapa? 3,400. Okay, baru naik jadi supervisor. You tahu tak? Dulu kita nak satu bulan income untung 3-4 ribu. Masa itu sudah jadi manager. Sebab Forever Living ini booster plan. Okay, seorang VIP saja 2 bulan boleh dapat lah, okay, hampir 7,000. 2 month part time 7,000. This is okay, is amazing. Okay, we thanks for Forever Living this booster plan. Okay, see you at the top. Okay, thank you. Okay, so kita next kita thank you kepada Jackie. Betul betul Jackie cakap. Banyak leaders dekat luar banner macam-macam lah. Dia pangkat dapat pun dia mungkin dia tak dapat jumpa itu founder. Tapi dekat Forever Living kenapa? Mikros join Forever kerana orang, bukan kerana bisnes, kerana orang apply dia, kerana respond, kerana rough keep. So dia join Forever. So sama juga itu sebab yang penting bukan saja kita jual company. You kena jual diri sendiri juga. Orang kenapa orang nak ikut you? You fikir dulu kenapa orang nak join bawah you? You fikir. Kalau you pun tak dapat jawapan kenapa mau join you, memang you tak jadi you boleh sponsor. Itu yang penting. Okay? So thank you Jackie me sharing. Okay, next. Koksun sudah muncul. Yes, I tampak. Okay, Koksun. Sifu, tadi dekat tandas lah. You tengah panggil, I tak boleh nak keluar. Okay, tak pergi tandas nak panggil, sudah pergi tandas baru panggil. Okay, so selamat pagi semua. Okay, so sangat happy saya hari ini, sangat bersyukur boleh dapat peluang untuk share dekat sini. Okay, so sangat happy, sangat excited juga sebab pada minggu lepas wah memang best gila. Okay, banyak event kita ada daripada pagi okay, pagi awal pagi I pun ada buat GEP semua benda. Lepas tu ada lagi ada itu HQ CBM Summit. Wah, saya punya GEP baru habis saja, sambung terus dengan CBM Summit. Okay, best gila. So memang nampak ramai sangat memang orang yang sudah berjaya. Memang setiap orang yang berjaya belakang dia memang ada cerita dia. Okay, best gila itu CBM Summit. Okay, so saya sangat ingat itu ibu dekat Hong Kong. Ibu dekat Hong Kong sana memang sangat terharu jugalah dengan dia punya cerita lah. Saya ingat mau tengok balik punya, tapi YouTube sudah tak ada. Okay, so saya rasa kalau ada record itu memang bagus lah. Boleh guna bagi kadang-kadang kita kena pakai itu itu ABC method lah, pakai itu video boleh tunjuk orang. Okay, so dan malam itu sangat excited juga sebab apa? Sebab dapat dengar GEP daripada Sim, okay, Mr. Sim, okay. So yang satu GEP yang luar biasa lah, yang lain sikit lah. Okay, so dan juga lepas tu paling tak tertunggu ialah kita punya Miklos, Miklos punya interview. Memang sampai malam panjang juga sebab kena translate kan, banyak benda. Tapi saya memang tengok sampai habis dan memang sangat inspire dengan dia punya cerita. Memang saya nampak memang dalam Forever future dia cerah sangat. Wah, kaya gila nampak itu Miklos. Wah, berapa banyak tahun dia sudah dapat itu CBM check dan berapa banyak kereta yang mewah dia sudah beli. Ramai orang dalam kehidupan dia kalau dia boleh dapat beli satu supercar, dia itu
kereta yang impian dia sudah rasa sangat bagus. Tapi ya Miklos ada apa 6 Porsche. Porsche saja sudah 6, Lamborghini lagi, apa lagi ada Rolls Royce, Mercedes Benz apa saja, apa Porsche ke apa semua yang you cerita saja dia ada. Dan bukan saja tu dia ada, wah dia punya rumah cantik sangat. Oh dia punya itu rumah, dia punya view, wah satu pantai adalah dia punya rumah. So ada Ferrari lagi, ya betul ada Ferrari lagi. So memang nampak ini macam impian orang lain tahu, tapi yang ini adalah apa? Ini sudah jadi apa? Dia punya life. Kita nak apa? Kita nak orang lain punya impian semua adalah life kita. Kita nak macam tu, macam Miklos. So best gila. Dan ini adalah apa yang kita nampak lah sekarang. Tapi kita tak tahu apa yang Miklos telah buat. So dia pun ada cerita dia. Dulu pun dia daripada keluarga yang susah, dia pun bukan siapa lagi dalam Forever. Dan saya daripada dia punya story tu memang apa yang tadi Jackie sudah cerita, so saya pun tak cerita lagi. Tapi saya nampak satu benda yang memang saya akan ingatkan diri sendiri lah. Sebab apa? Saya nampak Miklos punya itu outline itu misai besar, ingat itu misai besar. Itu you tengok misai besar tu dia boleh tajam Miklos sampai 8 bulan pun tak putus asa. Baru last kali Miklos baru join. You orang nampak tak? So ini adalah semangat yang kita perlu belajar. Sebab apa? Kita selalu ramai orang saya nampak dia bukan dia tak berjaya sebab dia senang putus asa. Tak sampai satu orang mungkin dia cakap berapa orang saja orang reject dia sudah putus asa. So orang reject dia macam itu Miklos pun tak ada nak join tapi dia tetap follow up sampai dia last kali. Macam itu Sifu sentiasa cakap itu titis air titis sampai itu batu boleh bocor. Macam Sifu pun selalu macam adalah apa? Dia adalah role model yang sangat bagus. Dia lead by example. So Sifu pun sempat titis air sampai 2 tahun. Baru Juraida join. Hari ini Juraida sudah jadi top 2 dalam dunia. So daripada I sendiri punya case semalam I pun ada dijemput oleh Lee Pofan. So Lee pun ada jemput I join dia punya interview. So satu experience yang sangat bagus yang tak pernah saya ada sebab saya pun tak pernah di-interview oleh orang lain lah. Dan saya telah banyak sharing tentang saya punya journey, saya punya story dan saya punya journey. Dan saya pun ada cerita saya punya jodoh dengan Sifu. Saya punya jodoh dengan Sifu. So I dengan Sifu sudah kenal 3 tahun. 3 tahun lepas I dapat satu peluang lah, tak sangka boleh dapat kenal dengan Sifu dalam satu restoran lah. Tapi masa tu kan Sifu sudah pernah dulu. Yes. Boleh dengar. So Sifu pun pernah present GP bagi I dah, tapi saya masa tu saya pun tak ada buka hati lagi, tak join lagi. So tapi satu benda yang saya memang respect dengan Sifu, memang mengagum dengan Sifu sebab apa? Sebab walaupun saya tak join, Sifu tetap jaga silaturahim dengan I. Itu sangat best. Sebab apa? Saya daripada sini saya dapat belajar dengan Sifu. Dia memang dia hati ikhlas, berkawan dengan I. Dia bukan hanya dia berkawan dengan I dengan tujuan, dengan apa-apa tujuan. Memang betul daripada hati ikhlas nak berkawan dengan I. Walaupun Sifu dia adalah datuk tahu. So daripada sini saya nampak itu memang satu Sifu adalah datuk yang luar biasa dengan datuk yang lain. Memang dia apa? People. Macam Rexmond dia penting kepada people, dia penting kepada orang. Dia deal dengan semua orang pun sama. Sama saja. So saya
sebab ini saya masih keep in touch dengan closely dengan Sifu, dan tiba-tiba kalau saya terfikir saya nak buat forever living saya mesti balik pada Sifu. So ini adalah apa yang kita sepatutnya dapat boleh belajar dengan Sifu juga, dan dengan FPO yang telah berjaya, dan kita juga amalkan semua benda, semua sifat ini, dan saya percayalah satu hari nanti kita orang lain pun akan respect dengan kita, mereka pun akan mengagum kita, mereka pun akan join kita juga. So janji kita jangan give up saja terus, dan setiap kali you punya kawan dia nak jumpa, dia tiba-tiba terfikir nak join forever, dia mesti akan terfikir you, dan dia mesti masa dia balik jumpa you punya kejayaan lagi tinggi daripada sebelum tu, dan dia adakan rasa sangat excited kalau dia join you. So semoga semua berjaya. Thank you. Jumpa anda di puncak dunia. Yeah, see you everybody. Bye bye. Thank you. Ini adalah sedikit sejarah Sifu dengan Kok Sun 3 tahun. Kok Sun lagi lama. Itu orang yang EGLT 2 tahun tapi Kok Sun 3 tahun. I rasa dia nak capai lebih tinggi lagi lah. Mau lama lagi. So kita doa bagi Kok Sun terus maju dalam business forever. Ini adalah pemuda yang sangat berpotensi. So next Sifu nak jemput Ralph. Yes, Ralph ada. Are you there, Ralph? Ada Sifu. Okey. Tiba-tiba Sifu. Sejuk Yul. Selamat pagi Sifu. Yes, pagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Yes. Alhamdulillah Sifu. 3 kesyukuran pada pagi ini Sifu. Pertama sekali kesyukuran alhamdulillah dibagi nikmat sihat alhamdulillah. Kedua kesyukuran alhamdulillah dapat seorang VIP lah untuk minggu lepas alhamdulillah Sifu daripada Sarawak. Ketiga kesyukuran alhamdulillah dapat sharing di Tepayaki alhamdulillah Sifu. Dapat peluang alhamdulillah. Alhamdulillah Sifu, kami tengah usahakan untuk tim-tim kami alhamdulillah. Doakan kami semoga tim-tim kami juga berjaya alhamdulillah. Sekarang ni ada 2 orang untuk kami promotkan naik supervisor insya-Allah. Dan kami teruskan usaha lah alhamdulillah. Jadi kami pun alhamdulillah Sifu perlu bimbingan lagi daripada Ajian insya-Allah. Insya-Allah Sifu, itu saja Sifu alhamdulillah. Terima kasih banyak Sifu alhamdulillah. Thank you. Wah. So you tengok Ralph punya sharing dia sangat senang dia you boleh dengar tau, dia punya sharing penuh dengan kesyukuran. Betul tak? Itu yang penting, itu dari hati yang ikhlas, penuh dengan kesyukuran, you akan happy, tenang dan berjaya. Kita thank you Ralph punya sharing. So next kita nak jemput Leo Tenika Yasoy. Hi, good morning everyone. Good morning Sifu. Morning. Hari ini ialah first time saya buat sharing di dalam Tepayaki Sifu. Thank you. Saya sangat gembira. First kesyukuran saya ialah saya bersyukur sangat-sangat sebab saya berada di platform Forever, dan bulan Mei tahun ini ialah genap setahun saya berada di Forever. Dan untuk pengetahuan semua, plan saya ialah Merivolence Fidelis dalam susur galur GLT Yuslida. Yeay. Kegembiraan saya yang kedua ialah yang kedua kan ketiga sudah. Saya pun lupa sudah. Sebab terlalu banyak kegembiraan saya. Kegembiraan saya ialah baru tadi pagi semua pun sibuk share bonus masing-masing kan. Jadi apa yang buat saya sangat
gembira dan terharu dalam masa yang sama sebab kawan-kawan saya pun turut terima bonus 3 angka, 4 angka. And then jadi saya sangat gembira sebab saya dapat buktikan pada pada kawan-kawan saya, family saya, bahwa Forever ini ialah platform yang betul. Dorang jumpa platform yang betul dan saya sangat gembira, saya sangat terharu sebab saya dapat tolong kawan-kawan saya dan saudara-saudara saya lah, termasuk saya punya adik-beradik. Sipu mau tahu saya dalam family saya kan termasuk include my parents dan 4 orang sibling saya adalah FBO dan 4 orang dalam adik-beradik saya sudah jadi manager, and saya sangat-sangat berterima kasih untuk itulah. Oke, dan satu lagi saya ingin share dengan kamu semua kegembiraan saya dan kesyukuran saya sebab saya berpeluang untuk hadir di dalam live interview pada minggu lalu dengan jutawan hebat yaitu Nicholas. Saya sangat inspire dengan cerita beliau di mana dia sudah berada di platform Forever selama 30 tahun, tetapi walaupun dia sudah jadi jutawan, dia still loyal dengan Forever Living. Dan Sifu juga, walaupun Sifu sudah berada lebih daripada 20 tahun di Forever, tapi Sifu still loyal, excited dengan Forever Living. Jadi saya pun berjanji dengan diri saya akan kekal dengan Forever Living dan setia dengan BOI 9333. Thank you, Sifu. Thank you, everyone. Love you all. Okay, thank you. Wah, Sifu sudah lama dengar nama Leo ini ya. I tak tahu you baru first time sharing dekat Teppanyaki. Wah, ini hari sangat bertuah. Yo orang. Semua dapat dengar sharing Leo. Leo, I tahu dia join Forever tak sampai setahun. Dalam setahun pun tak sampai. Tapi tengok, sudah ramai manager dia lahirkan. Especially kalau ahli keluarga boleh jadi manager sama-sama, itu adalah bukan satu perkara yang mudah tau. Bukan perkara yang mudah. So, itu sebab dia pun sangat bertuah sangat bertuah dapat sokongan daripada keluarga. Dan Sifu doakan Leo terus maju. Tahun ini CBM. Jangan lupa ikut. Yes, ikut. Ikut upline Mary sama-sama jadi CBM tahun ini. Okay? So kita thank you Leo punya sharing. Next, Sifu nak jemput Ramla Sulaiman. Ramla Sulaiman ada? Okay. Kak. Tolong Kak. Halo. Yes, morning. Dengar, morning. Pagi. Sipu, saya first time dapat sharing Teppanyaki. Alhamdulillah, hari ini dah berapa minggu tunggu tapi tak dapat. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya nak ucapkan 3 kesyukuran. Pertama, saya syukur masih dapat terus hidup pada hari ini dan berpuasa dalam bulan Ramadan ke hari yang ke-28. Yang kedua, bersyukur kerana berada dalam dengar tak Sifu? Dengar. Okay. Masih berada dalam Forever dan lebih kurang dalam hampir 2 tahun lah apabila berjumpa dengan upline saya, Siti Rokia Raihan Ali. Masa tu saya Sifu sangat tidak sihat masa tu. Masa saya jumpa Forever ni, saya dah bersara hampir 1 tahun sebagai guru. Kerana masa tu saya bersara awal, saya sungguh tak sihat. Kerana saya ada migraine yang sangat kritikal bersama dengan resdo. Saya ada masalah usus. Saya ada kencing darah tinggi tu pun ada. Kemudian memang saya tak boleh makan bau-bau makanan selama 1 tahun. Dan setiap bulan tu saya pergi klinik
lebih kurang 3-4 kali dan makan ubat tapi tak ada yang serasi lah kan. Tapi alhamdulillah bila saya dah jumpa dan terus menerus minum aloe vera ni, alhamdulillah saya punya semua penyakit-penyakit tu pergi secara beransur-ansur dan sekarang ni saya memang sangat sihat lah. Migraine tak ada, saya punya thyroid pun alhamdulillah, saya punya masalah usus dan suami saya ada masalah asma yang kritikal pun alhamdulillah semakin sihat dan orang kata boleh bekerja dengan lebih baik lah kan Sifu. Lepas tu saya sangat bersyukur sangat sebab dapat sahabat-sahabat dan sifu-sifu yang sangat sentiasa memberi kerjasama seperti Sifu Lila. Lila pernah datang ke rumah saya walaupun masa tu dia tak kenal saya pun tak kenal dia. Tapi dia dengan rela hati datang jumpa saya. Tapi masa tu saya tidur lagi. Alhamdulillah sejak awal Mac hari tu saya dah mula bangun semula, dah terus berusaha untuk berjaya dalam Forever ni dan saya ucapkan terima kasih kepada Sifu Lila, Hamiza, sahabat-sahabat seperti Kak Azwa, Hafiza, siapa lagi ramailah yang saya tak dapat nak sebut, dah tak ingat dah hari ni. Okay, Sifu ucap terima kasih banyak-banyak dan insyaAllah saya akan terus dan bulan ni saya nak cuba sekurang-kurangnya 5 VIP saya nak taja dan dalam proses ni untuk minggu ni lebih kurang dalam 2 orang lah. InsyaAllah Sifu terima kasih kepada semua dan doakan saya akan terus CBM tahun ni. Wah, okay, thank you. Yes, ini satu lagi testimoni yang luar biasa yang sudah lama beratur nak sharing tapi akhirnya hari ini dapat sharing juga. Kita semua di sini 300 lebih orang. Kita doa bagi kita punya Ramla, betul. Untuk CBM tahun ini juga, okey. Sebenarnya hari ini Sifu nak jemput satu leader untuk sharing tau. Tapi Sifu tak tahu dia ada masuk ke tak ada masuk. Tiba-tiba dia angkat tangan last minute. Kenapa? Because Sifu tengok video dia post dekat Facebook, Sifu tengok sangat terharu. Dan Sifu nangis juga tengok ini adalah satu perkara yang semua orang kena ikut Sifu paling suka orang yang yang hormat orang tua dia. Sampai leader kita ini beli satu kereta baru bagi orang tua dia tau. So Sifu nak jemput last ini last Sifu nak jemput dia buat sharing. Yes, Cikgu Ayu. Cikgu Ayu ada? Okey. Ada Sifu. Okey. Alright. Kejap Sifu, kejap. Kasih background cantik sikit. Okey. Okey, alhamdulillah. Macam mana nak cakap pagi. Assalamualaikum semua. Pagi. Alright. Hari ni banyak kesyukuran nak share sebenarnya Sifu. Okey, tapi macam Sifu cakap tadilah saya nak share dekat sini kepada semua FBO yang join party pagi ni. Saya nak ucapkan kesyukuran yang ya Allah tak tahu nak cakap macam mana Yang pertamanya ayah saya dah sihat balik setelah 3 minggu. Dia tak berapa sihat sebenarnya. Daripada 1 Ramadan abah tak berapa sihat. Ada sedikit orang kata masalah kesihatan dan memang right timing lah. Masa abah sakit tu Sifu, saya fikir macam ni je. Saya fikir apa lagi yang aku nak buat dia gembira macam tu. Apa lagi yang nak buat dia gembira dan sementara orang kata ada masa. Bukan masa orang tua kita, ya juga. Yang penting masa kita ni. Sebab kita pun tak tahu bila masa kita. Kadang anak yang pergi dulu, kadang ayah yang pergi dulu kan. Kita tak tahu. Jadi saya fikir kalau saya lambat bertindak, saya tak nak saya menyesal. Saya tak nak menyesal. So, hari yang saya nampak ayah dah semakin sihat, hari Khamis minggu lepas tau, hari Khamis, saya petang tu saya terus pergi survey kereta. Saya pergi survey kereta, tak sampai 5 minit Sifu, saya terus cakap dengan salesman tu, okey, akak nak kereta ni. Ada stok, tak ada stok. Kalau tak ada stok, saya tak nak. You cari ada stok, saya cakap macam tu.
Lepas tu dia cakap, okey kak, warna biru dengan warna silver ada stok. Lepas tu saya cakap, okey on. Berapa booking nak bayar? Berapa duit booking? Lepas tu dia kata, betul ke ni kak? Betul lah. Lepas tu hati saya terdetik. Saya kata, aku beli kereta macam beli sayur. Lepas tu, salesman tu cakap, tak apa kak, akak tak payah bayar booking. Akak submit je dokumen, nanti kita tengok loan lepas tak. Okey, sebab tu hari Isnin tu, saya settlekan dokumen semua dekat bank. Hari Rabu, saya ada bagi tahu Sifu, Sifu nak beli nombor ni. Tapi tak dapat Sifu nombor tu. Tak apalah, tak dapat nombor tu kan. Saya dah try bid dah 933 tapi tak dapat. Ada orang yang lagi, dia bid lagi besar. Hari Khamis, saya settlekan nombor flat, bayar down payment. Hari Jumaat pagi, adik call. Kata, Kak Long, kereta dah settle, dia cakap. Kereta dah boleh keluar. Ya betul, cepatnya. Sedangkan hari Khamis berbayar booking dengan settle nombor flat semua, hari Jumaat pagi kereta dah ready dah. Lepas tu saya cakap, ya Allah ya Tuhanku, hari Jumaat terakhir bulan Ramadan tahun ni, ya Allah mudah-mudah je. Ya Allah mudah-mudah je. And then Yes. Cikgu Ayu sudah putus line. Nanti. Yo, orang mau tunggu tak? Mau tunggu? Mau. Siapa mau tunggu? Datang. Nak. Kita tunggu Cikgu Ayu masuk. Nak tunggu. Nak tunggu. Tengah bagus. Dengar. Okey. Tengok ada masuk tak? Dia mulai tiba-tiba putus tadi. Okey. Okey, masuk semua. Okey, teruskan. Semua nak tunggu. You may sharing. Tak dengar Ayu, buka. Okey. Okey, dengar tak? Okey, dengar. Boleh. Ya Allah, macam-macam dugaan pula nak sharing pagi ni. Ada orang datang, telefon tu yang putus. Okey, lepas tu hari Jumaat pagi, saya nak ambil anak pergi balik asrama sebenarnya. Cakap macam mana nak buat ni Tapi kok mana pun hari tu saya mesti nak keluar kereta juga. Nak ambil berkat hari Jumaat. Anak habis ambil anak sampai Kuantan pukul 3.30 petang. Saya terus shoot pergi ambil kereta, bawa balik rumah. Ya Allah, masa bawa balik rumah tu Sifu menangis sepanjang jalan. Saya yang bawa kereta balik daripada Produa sampai ke rumah saya, menangis sepanjang jalan. Saya tak sangka sangat sebab Allah mudahkan je tau Sifu. Daripada start saya survey kereta, daripada start saya submit dokumen, mudah je semua. Maksudnya proses tu tak sampai pun dalam 9 hari. Tak sampai kan kawan-kawan tanya, macam mana kau dapat stok kereta? Macam mana kau dapat cepat? Semua tanya. So saya tak boleh jawab. Saya kata, entahlah, aku tak tahu. Sebab kereta, maknanya kita buat proses macam biasa tapi terus boleh bawa keluar macam tu kan. So memang Allah mudah-mudahkan. Itu yang rasa syukur sangat-sangat. Nak kongsi dengan you all semua bahawa kalau niat yang baik tu pasti Allah akan mudahkan. Bila mana kita ialah yang ada mak ayah cuba buat sehabis baik untuk mak ayah kita sebab memang kadang dia orang tak minta. Malam tu kan Sifu, saya tak tahu nak buat surprise macam mana. Sebab duk fikir plan dengan Cikgu Syah. Macam mana nak buat surprise ni And then malam tu lepas habis berbuka, saya cakap dengan mak, jom keluar cari baju raya, cakap macam tu. Mak cakap tak nak lah, penat. Dia kata penat. Tapi then saya guna kuasa veto saya. Saya guna kuasa veto sebagai anak sulung kan. Tak ada. Siap. Dia cakap tu. Tak ada, siap. Jom. Tak ada masa dah ni. Macam tu. Dia dah guna start. Saya dah guna kuasa veto kat situ sebab mak memang susah nak keluar. Dia memang susah nak keluar. And then mak cakap lagi, cakaplah dengan Abah. Takut Abah nak pergi masjid je tu. Lepas tu cakap dengan Abah, jom sekejap malam ni Ayu nak pergi beli baju raya kat mak Abah. Lepas tu Abah lama diam. Yelah, jomlah. Lepas tu dalam pukul 9. Yang bestnya sebenarnya adik-beradik saya pun tak tahu tau Ibu. Adik-beradik saya tak tahu. Yang tahu yang nombor 2 saja sebab dia yang proses loan. Nombor 2 tu. So adik-beradik yang lain tu, saya cuma cakap macam ni je. Pun guna kuasa veto juga. Kata, kau orang semua 845 datang Kak Long. Macam tu je ayat dia, 845. Dan adik pun seorang pun tak question. Kenapa nak tahu kau Nanti tak question. Nanti yang macam best lah. Macam kita lancar je. Lepas tu dalam 845 dia datang rumah semua kita plan. Diorang sampai dulu duduk dalam gelap
pos. Duduk dalam gelap dekat pos, jangan buka lampu. Bila mak abah sampai, dia terus tekan pagar dan abah masa tu dia memang tak percaya Sifu. Dia tengok kereta tu lama, lepas tu dia terus datang kat sini peluk. Dia peluk, peluk kuat-kuat. Dia nangis betul-betul Sifu. Dia nangis beri sangat. Lepas tu dia rasa macam, ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Rasa bila tengok muka dia tu happy. Rasa syukur sebab Allah bagi keizinan untuk gembirakan dia. Dan ayat yang saya tak boleh lupa dia cakap, abah tak sangka boleh pakai kereta macam ni. Abah memang tak sangka sebab abah tak mampu nak beli, dia cakap. Abah tak mampu nak beli. Dan bila dia malam tu dia doa sungguh-sungguh dekat semua anak-anak dia untuk berjaya, dan saya minta abah juga doakan untuk tim kita, tim Datuk untuk lebih berjaya sebab ramai orang dekat luar yang ada impian macam tu Sifu, yang nak bagi something dekat mak ayah, yang nak bahagiakan, yang nak gembirakan mak ayah. So saya percaya bila kita dahulukan mak ayah dalam hidup kita, insya-Allah rezeki tu datang dalam pelbagai arah Sifu. So walau saya nak pesan dekat sini semua, kalau apa kata mana-mana yang mak ayah masih ada, yang mak ayah yang dah tak ada pun tak apa. Sebab apa tahu, bila kita buat something dekat dunia ni, kita niatkan pahala tu untuk mak ayah kita. Macam tu, kita niatkan pahala tu untuk mak ayah kita. So apatah lagi kalau mak ayah kita masih ada, apa je yang apa yang keluar daripada mulut mak ayah tu, kita cuba tunaikan. Jangan kata susah, jangan kata tak boleh. Kita cuba dulu. Sebab kita tak tahu Allah akan mudahkan. Macam saya sendiri, saya pun tak sangka yang kereta tu boleh dapat sebelum raya. And then hari Jumaat terakhir pula. Saya tak tahu benda tu. Tapi kita buat je dulu. Kita buat je, jangan kata tak boleh. So saya dengan platform Forever Living ni, okay, you all insya-Allah lah boleh capai, boleh apa je impian, insya-Allah dengan niat yang betul, cara yang betul, okay, pasti akan tertunai. Macam tu. Rasa macam banyak lagi Sifu yang saya nak bagi dekat mak ayah saya kan, sementara dia orang ada. Siapa-siapa yang belum tengok video tu, gila tengok dekat Facebook saya. Kalau saya tengok semula Sifu, 2 kali tengok pun menangis, 3 kali tengok pun menangis, sebab saya boleh nampak abah happy sangat. Abah memang dulu, ayah saya dulu dia driver, dia Jabatan Bekalan Air. Dia tak pernah pakai kereta baru. Saya ingat lagi kalau dulu dia bawa balik kereta kan. Kereta tu bukan kereta second hand, tak tahu berapa hand dah. Memang kita teruk sangat sampai pernah pintu belakang tu tak pernah tak boleh nak tutup rapat. Sampai adik pernah nak terjatuh, tapi adik sempat pegang, adik si kecil lagi, pegang pintu kereta tu, jangan bagi jatuh. So that moment tu yang yelah, dia macam terbayang kan, sampai besar macam tu. So saya tahu ayah saya dia nak siapa tak nak, betul tak? Siapa tak nak pakai kereta baru? Siapa tak nak selesa kan? Tapi dia tak pernah cakap. Dia tak pernah minta jauh sekali. Tapi kita sebagai anak ni kena alert lah. Kena alert. Dan sedikit rezeki yang Allah bagi ni kat kita kongsi dengan dia orang. Macam tu. Jabatan Bekalan Air Pahang. Jalan Bukit Ubi. Tapi ayah dah pencen dah. Dan dia nak membesarkan kami adik-beradik ni pun dengan orang kata kerja-kerja macam kerja pasang pipe, repair tandai rumah orang. Nampak tak kerja-kerja macam tu. So saya rasa macam dah lah abah buat kerja berat macam tu kan. Saya dah jual kereta Alza saya. Saya bagi abah saya pakai kereta Alza masa saya mengajar dulu. Kereta tu dah habis bayar dah. Saya bagi abah pakai. Lepas tu dia guna kereta tu buat kerja-kerja pipe dia tahu. Sampai dia sakit-sakit. Last kali minggu lepas hari Rabu hari masa saya dah order kereta tu hari Rabu sebelum kita orang pergi celebrate Sifu and Simu dekat Swiss Bell. Petang tu saya ambil kereta Alza tu, saya pergi jual. Saya pergi trade in. Saya cakap dengan abah saya, abah kunci kereta Alza di mana? Ayu nak pergi servis, dia cakap tu. Ayu nak pergi servis. Lepas tu dia bagi saya kunci kereta.
awak nak bawa servis kat mana? Adalah dekat bengkel kawan. Sedangkan saya nak serah kereta tu pada buyer. Okey. 2 hari dia tak ada kereta, dia tak ada gerak mana-mana tau. Dia tak ada gerak mana-mana. Kenapa saya jual kereta tu? Sebab saya tak nak dia pergi buat kerja berat lagi dah. Saya tak nak dia pergi buat kerja-kerja pipe sebab dia memang guna kereta tu letak barang-barang pipe dia semua bersih-bersih semua tau. So that's why malam tu masa serah kereta saya cakap kat dia, Abah, Ayu dah jual tau Azhar tu. Saya cakap, Ayu dah jual dah Azhar tu. Abah jangan tanya lagi dah. Saya guna konservator lagi. Teruk tak anak sudah dia kadang-kadang dia guna konservator je. Abah jangan cari-cari lagi dah Azhar tu. Azhar tu tak ada dah. Ayu dah jual dah. Dia cakap, dah jual dah. Okay, so kereta ni jangan ada satu pun barang pipe. Jangan ada satu pun barang-barang abah buat kerja. Dia cakap. So abah dia angguk lah sambil dia menangis tu dia angguk. Dia kata, okey lah abah tak buat dah kerja berat macam tu. Sebab dia dah tak larat tapi dia suka. Dan orang suka cari dia sebab abah dia buat kerja dia memang apa orang kata dia buat tu kerja tu baik lah macam tu. Okay, FB saya Sharifah Idayu Azmi. FB saya Cikgu Ayu. Search je lah Cikgu Ayu. Nama FB dengan nama saya sama je. Nanti tengoklah. So Sifu, terima kasih banyak bagi peluang dekat Ayu sharing pagi ni, dan saya share dekat you all semua hari ni pun bukan orang kata nak menunjuk ke apa, tidak, tapi inilah platform Forever yang sangat-sangat banyak dengan love sebenarnya, yang sangat banyak dengan love, dan benda ni pun saya banyak tengok, saya banyak belajar daripada Sifu juga. Kita bahagiakan orang yang kita sayang. Lepas tu Sifu pernah cakap dulu, Sifu suka sangat kalau ada FBO yang memang orang kata penting ke orang tua semua kan, dan saya nak ajak you all buat sungguh-sungguh Forever Living ni selagi mana mak ayah kita masih ada, buat sungguh-sungguh, hadiahkan kejayaan dekat Forever Living ni dekat mak ayah kita. Dekat mak ayah kita, sebab mak ayah kita dia tak tahu apa kita buat tau. Dia tak tahu kita buat Forever Living ni setakat mana semua kan. You kena bagi tahu dekat mak ayah, mak, bulan ni saya nak 5 posisi. Mak tolong doakan tau. Mak, bulan ni saya nak 1 sisi. Mak tolong doakan tau. Minta mak ayah kita doakan, sebut satu-satu. Kalau mak ayah tak tahu benda ni sisi-sisi tu tak apa, tak ada masalah. Kau tulis kat kertas. Macam saya dulu, saya tulis kat kertas. Masa saya nak fight F2D level 1, saya tulis kat kertas. Mak, ni kertas ni mak baca tau. Lepas mak solat, mak doakan Ayu, bagi tahu doa bulan ni cukup Ayu capai 105 posisi. Macam tu. Mak saya hari-hari sampai ke sekarang ni pun mak tanya dah, Ayu bulan ni nak berapa sisi? Macam tu. Bulan ni nak mak doa berapa sisi? Mak doa je. Lepas ni mak jangan tukar dah doa tu. Mak sebut je sebulan 700 sisi. So mak saya dah tahu dah dekat mulut dia berapa sisi nak sebut. So itulah macam apa orang kata, puas hati lah Sifu. Puas hati sangat. Alhamdulillah. Rezeki Allah bagi tahun ni boleh bagi abah kereta yang mana selesa lah untuk mak abah guna. Sebab dia orang dah anak dah besar-besar kan. Jadi dia orang kadang berdua tu pergi minum, pergi mengeteh kat luar, jalan berdua kat luar. Jadi kita bagi something yang wow gitu. Okay. Okay Sifu, tu je lah nak sharing Sifu. Terima kasih banyak bagi saya share pagi ni untuk inspirasi kepada semua yang Forever Living ni kita bukan boleh reward diri kita sahaja, malah kita boleh reward orang-orang yang kita sayang sebab sebenarnya bisnes kita ni dia akan kita akan melalui beberapa kita panggil circle First diri sendiri. Yang kedua, circle orang-orang yang kita sayang, adik-beradik kita, mak ayah kita. And then yang circle yang ketiga, community kita pula. Community macam kita bagi sumbangan pada masyarakat. And then circle yang keempat kepada dunia. So insyaAllah kita boleh sampai kepada yang ketiga, yang keempat pula lah. Okay? So thank you Sifu. Okay, thank you. So akhirnya kita dapat dengar sharing direct dari Cikgu Ayu. Okay, Sifu tahu ramai yang sudah ada tengok FB live daripada Cikgu Ayu. So hari ini ini peluang yang paling best lah. Dekat Teppanyaki hari ini ada yang panas, ada yang happy, ada yang terharu, macam-macam perasaan hari ini 180, 360 degree tapi yang penting ini semua adalah bagi kita kekuatan bagi kita kekuatan untuk terus berjuang dan terus berjaya dekat Forever. Okay, so hari ini kita Teppanyaki sampai sini saja, dan Sifu nak ucapkan terima kasih kepada semua yang share tadi, dan
Bagi mereka yang tak sempat buat sharing, jangan kecewa, jangan putus asa. Kita ada lagi tipan lagi pada Rabu yang akan datang ini. So Sifu ada banyak lagi berita baik dan juga ilmu yang nak share kepada anda semua. So sebelum kita tamat tipan yaki ini, so kita nak laukan slogan kita. So are you ready? Yes. Are you ready? Okay. So 1, 2, 3. Yeah. Go, go, go. Menang kita juara. Yes, okay, thank you. Bye bye.